ولا من ملائكة المقربين وخرجنا من الظلمات وافتح لنا وأعطيك علينا صراحتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekian. Yang ke-46 an yakuna wad'ul yadaini ma'ilan qalilan ilal yasari jihatal qalbi. An yakuna wad'ul yadaini, bahawa adalah letak dua tangan ma'ilan yang cenderung, qalilan sedikit, ilal yasari kepada kiri, jihatal qalbi pada jihad hati, betul dengan jatuh hati. Cara kita letak tangannya ialah jadi tidak di yang sunatnya kita letak tu jadi berat sebelah balik kiri. Berat sebelah balik kiri sedikit. Jangan banyak sangat. Jadi agaknya tepat kita gegam tu betul dengan hati. Jadi maksudnya bukanlah kita letakkan dua tangan tu di tengah-tengah betul dengan pusat tu, tidak. Bahkan berat kepada sebelah kiri sedikit. Supaya katanya kita letak di situ tu berbetulan dengan hati. Jadi sebelah bawah pada hati itu menunjuk katanya lebih khusyuk daripada kita letak kat tengah. Tapi jangan banyak sangatlah. Sekiranya pergelangan tangan kiri berbetulan dengan hati. Itulah yang ke-46. Letakkan dua tangan itu berat sebelah kiri sedikit. 47. Wad'ul yadil yumna 'alal yusra. Sunat yang lain pulanya ialah wad'ul yadi al-yumna, letakkan tangan kanan 'alal yusra, di atas tangan kiri. Jadi maknanya ketika kita letak itu tangan kanan di atas tangan kiri, bukan tangan kiri di atas tangan kanan tu, bukan. Itu maklumlah cara dia. Jadi berat. Jadi cara kita letaknya, tempat yang nak letak tu bawah pada sebelah bawah daripada dada, atas pada pusat. Lagi pulanya cenderung kepada kiri sedikit. Lagi pulanya cara kita letaknya ialah tangan kanan terletak di atas tangan kiri. Yang ke-48 nashru asabi'il yadil yumna ala tuli dhira'il yusra. Nashru asabi'il yadi, hamburkan jari-jari tangan yang kanan. Nashru, hamburkan, hunjurkan, asabi'il yadil yumna, jari-jari tangan kanan, ala tuli dhira'il yusra, nashru, nanti ulang balik. Nashru asabi'il yadi, hunjurkan, hamburkan, hunjurkan jari-jari tangan sebelah kanan, ala tuli zira'il yusra, di atas panjang zira', lengan sebelah kiri. Dia beberapa perkara tu nanti kita urai sekaligus. Nashru asabi'il yadi, unjurkan akan jari-jari jari-jari tangan kanan di atas panjangan
lengan kiri. Yang ke-49-nya antakunal musabbihatu wal wusta, dan bahwa adalah al-musabbihatu jari telunjuk, wal wusta jari tengah, hiyal mansyurah ialah yang dihamburkan, hiyal mansyurata ialah yang dihamburkan, yang dihunjurkan. Dua jari itu saja. 50-nya an yaqbidha bil yadil yumna, bahawa genggamkan dengan tangan kanan ala ku'il yusra, di atas tulang ku' sebelah kiri. Dia ku' ni dia sebelah ni. Jadi ku' ni di sini mula yang ia bersambungan dengan ibu jari. Ni ibu jari di sini. Kemudian tulang di sini itu dikatakan ku'. Mulai di sini sampai ke sini. Di sini panggil ku'. Adapun di sini dikatakan kursu'. Yang bersambung dengan clicking dikatakan kursu' bahasa Arab. Ku' tu ialah di sini. Jadi mulai daripada pergelangan, sendi pergelangan sampai sendi bersambungan dengan ibu jari, itu dikatakan ku'. An yaqbidha bil yadil yumna, bahawa menggenggam bil yadil yumna dengan tangan kanan ala ku'il yusra, di atas ku' tulang yang tadi, al yusra bagi tangan sebelah kiri. Kita terus dulu, nanti kita ulang balik. An yakuna qabdu ku'il yusra, bahawa adalah genggam tulang ku' sebelah kiri itu bi ibhamin, dengan ibu jari, wa khinsirin, dan clicking, wa bin siriyadil yumna, dan bin sir itu jari yang ni, jari apa dia panggil, jari manis. Ini bin sir. Ini bin sir. Ada punya ni panggil khinsir. Ni clicking. Lepas tu yang kedua sebelah bawah ni bin sir. Dia an yakuna qabdu ku'il yusra bi bahawa adalah genggam akan tulang ku' tangan sebelah kiri bi ibhamin, dengan ibu jari, wa khinsirin wa bunsuri yadil yumna, wa khinsiri wa binsiri yadil yumna. Dengan ibu tangan dan jari clicking dan jari manis tangan sebelah kiri, sebelah kanan. Tengok lagi. 52 qabdu ba'dir rusuli, genggamkan sebahagian daripada ar-rusuk. Ar-rusuk itu ialah sendi pergelangan. Di sini panggil ar-rusuk. Di tengah ni panggil ar-rusuk. Yang ke-53 qabdu awwalis sa'id, genggam
kepala Sa'id. Sa'id ialah di antara pergelangan sampai ke siku. Di sini mulai daripada pergelangan sampai ke siku dia panggil Sa'id. Jadi belum pada itunya kita kenalkan panggilan bahasa Arab. Ambil. Ya. Apa maknanya? Ambil. Jadi di tangan kitanya bahasa Arab tu dia banyak panggilan-panggilan dia. Dia antara siku dengan bahu dia panggil aduk. Antara siku dengan bahu dia panggil aduk. Bahasa Arabnya. Dan antara siku dengan pergelangan dia panggil sa'id. Antara siku dengan pergelangan, daripada siku sampai pergelangan itu panggil kata sa'id. Adapun kataan yadun tu mana sebuah tangan mulai daripada bahu sampai ke hujung jari itu dikatakan yadun. Tangan tu maknanya sebuah tangan tu lah. Mulai daripada bahu sampai hujung jari itu dikatakan yadun. Mulai di bahu sampai ke siku panggil adud. Mulai daripada siku sampai pergelangan dia panggil sa'id. Kita belajar bahasa Arab sekejap. Mulai daripada siku sampai ke pergelangan panggil sa'id. Dan mulai mulai daripada pergelangan sampai hujung jari panggil kaf. Panggil kafun. Dia panggil kafun. Adapun yang di sini panggil rahah. Yang empat persegi di sini. Sekadar betul dengan tapak di sini, dia panggil rahah. Sebagai maklumat saja. Di sini panggil rahah. Kemudian dia di pergelangan di sini, pergelangan di sini, pergelangan di sini panggil ar-rusu. Di sini panggil ar-rusu. Kemudian tulang di sini, tulang yang ada satu tulang di sini bersambung dengan apa dia jari kelingking ni dipanggil kursun. Panggil kursun. Adapun tulang yang bersambung dengan apa dia dengan ibu jari dia panggil ku'. Jadi ku' mulai daripada di sini sampai ke sini. Mulai di sini sampai ke sini, di sini sampai ke sini dia panggil ku'. Sini dia panggil ku'. Itu pun kalau di tangan dia panggil ku'. Kalau di kaki, tulang yang tempat sama dengan tangan tu dia panggil bu' pula. Kemudian jari pula, jari yang ibu jari ni panggil ibham. Ini panggil ibham. Jari telunjuk dia panggil musabbihah pun panggil. Sababah pun panggil. Apa dia satu lagi?
Musabbihah pun dia panggil, sababah pun dia panggil, apa dia satu lagi tak ingat. Nama dia 3 semua. Kemudian jari tengah dia panggil al-wusta. Jari tengah dia panggil al-wusta. Jari tengah dia panggil al-wusta. Kemudian jari ni, yang ni, jari manis, panggil binsir. Yang ni panggil binsir. Kemudian clicking dia panggil khinsir. Dia panggil khinsir. Kemudian kita tengok balik, ulang balik. Yang ke-47, wad'ul yadi al-yumna 'alal yusra. Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi kita letak gitulah. Jadi tangan kiri rapat dengan perut, sebelah bawah pada dada, atas pada pusat. Kemudian kita letak balik, letakkan tangan kanan di atas, sebelah atas, bagi tangan kiri. Itu cara letaknya. Kanan, kiri sebelah bawah, sebelah dalam, sebelah luarnya tangan kiri, tangan kanan. Kemudian pulanya 48 dia kata nashru, unjurkan. Asabi'il yadil yumna, akan jari-jari tangan kanan ala tuli. Tul maknanya apabila kita tul tu ikut panjang dia. Zira' ni zira' pun panggil, tapi maksud di sini zira' tu sa'id. Dikehendaki zira' tu di sini. Mulai daripada pergelangan sampai yusra. Yang kita katanya sa'id tadi. Jadi jari, anak-anak jari, jari-jari bagi tangan sebelah kiri, sebelah kanan unjurkan mengikut panjang tangan, lengan sebelah kiri. Itu dengan secara umumnya. Kemudian dia tafsir pula. 49 antakunal musabbihah, jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah, iyal mansyurata, ialah jari yang diunjurkan. Jadi dua ni saja. Dua ni saja unjur mengikut panjangan tangan kiri. Yang ke-50-nya an yaqbidha bil yadil yumnah, bahawa genggam dengan tangan kanan ala qu'il yusra. Jadi kita pegang pada ku' di sini. Ku' di sini kita pegang. Jadi mana tangan apa dia? Kita pegang dengan tepat nak pegangnya, bukan pegang di sini. Bukan pegang di sini, bukan pegang tu betul dengan kita genggam tu betul dengan ku'. Betul dengan tulang ku' sebelah kiri. Dan 51-nya an yakuna qabdu qu'il yusra, bahawa adalah genggaman tulang ku' sebelah kiri itu bi ibhami, dengan ibu tangan, wa khinsiri wa binsiri, ibu tangan dan jari kelingking dan jari manis tangan sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi maknanya yang jari dua ni telunjuk dengan jari tengah yang diunjurkan. Kemudian yang genggam 3 jari ni saja. Ibu tangan, jari manis dan jari kelingking. Jadi maknanya kita letak begitulah. Letak begitu. Maknanya 2 jari ini genggam, 2 jari di bawah, 2 yang bawah tu genggamkan. Kemudian ibu jari genggam juga. Jadi 2 ni yang unjur.
Dua ni yang unjuk mengikut yang unjuk mengikut panjangan lengan. Tengok lagi 52 qabdu ba'dir rusuli, genggam sebahagian ar-rusuk. Ar-rusuk tu sendi pergelangan. Di tempat pergelangan ni tempat yang sendi di sini dikatakan ar-rusuk. Gegam di situ sebahagiannya. Lagi pulanya 53 qabdu awwalis sa'id, genggamkan umbi, awal umbi bagi sa'id. Sa'id di sini pergelangan sampai ke siku. Jadi umbi dia di sini. Jadi maksudnya 52 dengan 53 tu jadi maknanya dan juga katanya 51, 52, 53. Jadi maknanya di tulang kok pun nak digenggam juga, di pertengahan ni pun nak digenggam juga, di umbi sa'id ni pun nak digenggamkan juga. Jadi tapak tangan kita memang dia besar, kita ambil di sini. Sekiranya kita letak tu jadi kawasan di sini digenggamkan. Jadi betul dengan tulang kok pun ada digenggam, betul dengan apa dia? Dengan sendi di sini pun digenggamkan, dan umbi lengan pun digenggamkan. Jadi maknanya jangan kita letak di sini, maknanya kita tak masuk di tengah, tak masuk di umbi lengan. Jadi maknanya kita letak tapak tangan kita di tengah ni, jadi maknanya tulang kok pun digenggam, ar-rusuk pun digenggam, umbi lengan pun digenggamkan juga. Kita letak di situ. Jadi kita ambil kawasan inilah, kawasan kok masuk dalam genggam juga, digenggam, pergelangan pun digenggam, umbi lengan pun digenggamkan juga. Jadi kita letaknya begitu. Letaknya begitu, kemudian berat sikit sebelah kiri. Jangan tengah-tengah betul dengan pusat tu, dengan garisan tengah tu jangan. Bahkan kita berat ambil garisan betul dengan hati. Ambil garisannya betul dengan hati. Bawah pada pusat, atas pada pusat, bawah pada dada, berat sebelah kiri sedikit. Begitu. Jadi kira mudah-mudahnya pergelangan sebelah kiri betul dengan hati. Betul dengan hati. Begitu. Kemudian kita letaklah. Jadi maknanya tempat genggaman kitanya sedikit masuknya tulang kok di sini, dan pergelangan dan awal lengannya. Jadi kita letak di situ. Sebab dia katanya 51 an yakuna qabdu kok, genggamkan tulang kok. 52 qabdu ba'dir rusuk. Dan yang genggamkan pergelangan, sebahagian daripada pergelangan. Yang ke-53-nya qabdu awwalis sa'id. Jadi maknanya tiga perkara tu kita buat sekaligus, maknanya ambil di tengah-tengah. Jadi maknanya awal sa'id pun, awal lengan pun kita dah genggam sebab kita letak di sini, dan pergelangan pun digenggam, tulang kok pun ada digenggam juga. Maka yang genggam tu yang sebelah atas berbetulan dengan kok ibu jari, berbetulan dengan tulang kok sebelah kiri, letaknya begitu. Jadi tempat genggamnya nampak di sini. Kemudian dua jari ni kita pegang di kursok, tapi dah kita tak cerita. Dua jari ni kursok sebab tulang di sini yang bersambungan dengan keliking tu kursok, panggil. Maka sebelah bawah ni gini. Kemudian dua jari unjuk, jadi rupanya begitu. Rupanya begitu. Jadi dua jari ni unjuk, jari keliking dengan jari manis, genggam, tarik rapat sebelah bawah, dan dua jari unjuk ke mengikut panjangan lengan, dan ibu jari atasnya genggamkan juga. Jadi
Yang menggenggam, yang unjur ialah jari telunjuk dan dengan jari jari tengah. Begitulah. Itu cara yang disebutnya. Tetapi masalah jari itu ada 3 perkataan ulama. Jadi 3 cara lah, semuanya dikatakan sunat ke semua. Tapi musannif di sini dia sebut satu cara saja. Satu cara saja ialah macam tadi, jadi 2 jari ni saja, 2 jari ni saja diunjurkan mengikut apa dia? Mengikut panjangan lengan. Dan jari ibu genggam, jari clicking dengan jari manis genggamkan juga. Jadi bentuknya begini. Bentuknya begini. Lebih kurang itulah. Itu katanya musannif tu dia mengikut yang dicerita tadi itu mengikut musannif mengikut apa yang disebut oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Tapi dia ada 2 cara lagi. Ada 2 cara lagi. Satunya kita pegang begini. Tepat letak tu memanglah masuk dia antara tulang kok sikit. Umbi bagi pergelang, umbi bagi lengan. Kita letak begini, kemudian semua jari turun ke begini. Ini adalah satu cara. Jadi maknanya 4 jari mulai daripada jari telunjuk sampai jari clicking semuanya turun ke bawah. Begitu. Kita tu pegang ke bawah. Jadi ibu tangan saja yang naik atas. Yang duduk sebelah atas lengan, yang bawahnya 4 jari ke bawah ke semua. Tidak jadi maknanya turun ke bawah ke semua. Jadi bentuknya tangannya, jari kitanya begitu. Letak begitu, kemudian genggamkan. Letaknya begini, kemudian genggamkan. Itu cara yang pertama, ini pun satu cara. Biasanya kita buat begini. Begitu. Jadi mana 4 jari, ibu naik atas, sebelah atas, genggam sebelah atas, yang apa dia? Yang 4 jari lagi ke bawah. Turun ke bawah. Itu kaifiat yang pertama. Yang keduanya yang keduanya kita pegang ibu jari saja, pegang sebelah atas, pegang berbetulan dengan di sini, di kok ni, di kok, di umbi kok di sini, ibu jari saja duduk sini, lepas tu 4 jari unjurkan mengikut berbetulan dengan ikut betul dengan lengan. Jadi maknanya gini, kita buat jarinya jadi begitu. Jadi letaknya begitu. Jadi 4 jari itu unjuk ke ni, mengikut panjangan lengan ke semuanya. Itu jadi rupanya begitu. Yang pertama tadi turun ke bawah. Yang pertama tadi turun ke bawah, 4 jari turun ke bawah. Yang atasnya ialah ibu jari saja. Yang keduanya lebih kurang juga semuanya begini. Jadi maknanya ibu tangan saja yang bersangkut dengan sebelah atas. Yang bersangkut dengan sebelah atas tu ibu tangan saja. Yang 4 jari itu unjuk mengikut panjangan lengan. Dan kaifiat yang 3 macam musannif sebut tadi. Jadi maknanya yang unjuk yang unjuk mengikut panjangan lengannya, jari telunjuk dan jari tengah. Ibu jari genggam sebelah atas, 2 jari manis dan clicking genggam sebelah bawah.
Jadi yang musannaf ceritanya bentuknya begini. Dua jari bawah, sebelah bawah, apa dia, mani dengan jari tengah dengan jari telunjuk, unjur mengikut panjangan lengan, dan ibu jari pegang sebelah atas. Betul dengan kong. Itu semuanya cara yang disebut dalam mazhab kitanya, 3 caranya begitu. Semuanya hasil sunat ke semua. Jadi maknanya kita buatlah mana-mana cara daripada 3 cara tadi. Tapi yang pertama, kita turun ke bawah, 4 jari turun ke bawah. Jadi mana sebelah atas tu jari ibu jari saja. Jadi maknanya yang ni kejap. Ya kalau rupanya begini. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang bersangkutnya yang atas lah. Ibu jari saja yang genggam. Lepas tu 4 jari ni unjuk ke mengikut panjangan lengan. Begitu. Dan mengikut cara yang disebut oleh musannif, kita 2 ni saja unjuk, yang 2 bawah genggam, yang atas pun genggam juga. Ibu jari pun genggam juga. Jadi maknanya ibu jari sebelah atas, 2 tunjuk dan tengah unjuk, dan 2 bawah, 2 bawah genggam sebelah bawah. Itulah yang sunatnya. Kemudian dia rupanya satu benda saja, tetapi dibilang banyak benda tu untuk nak menunjuk kata itu satu sunat. Tengok 47 itu adalah satu sunat. 47 tu adalah satu sunat, 48 tu adalah satu sunat. Jadi semuanya yang dibilangkan asing-asing itu nak menunjuk katanya sunat masing-masing. Itulah cara dianya. Jadi mulai daripada apa dia? Mulai daripada 45 sampai 53 itu cara kita letak tangannya. Cara kita letak tangan di mana tempat, cenderung ke mana, tangan mana sebelah atas, tangan mana sebelah bawah, dan jari-jari nak letak kat mana, tempat mana yang kita genggam. Itulah cara dia ke semuanya. Habis itu kemudian katanya 54 yaqra'a du'a al-iftitahi, membaca doa iftitah. Baca doa iftitah. Ini kita maklum. Setengah daripada sunat sembahyangnya ialah kita baca doa iftitah. Jadi doa iftitah ni dibaca pada semua sembahyang, tak kira sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Tetapi kalau sembahyang jenazah tak disunatkan. Yang masyhurnya sembahyang jenazah tak disunatkan baca doa iftitah selepas pada takbir yang pertama, belum pada baca Fatihah, itu tak disunatkan. Adapun a'udzubillah disunatkan baca juga ketika kita sembahyang jenazah. Tetapi ketika sembahyang jenazah itu doa iftitah tidak disunatkan. Bahkan selepas pada kita takbiratul ihram, artinya takbir pertama bagi sembahyang jenazah itu, terus kita mulai baca Fatihah, a'udzubillah, bismillah, teruslah. Jadi doa iftitah tak disunatkan. Tetapi kalau siapa baca tidak membatalkan sembahyang. Sembahyang jenazah dia tidak dibatalkan. Cumanya tak disunat. Maka lain daripada itu, lain pada salat jenazah, tak kira sembahyang fardu 5 waktu atau fardu Jumaat dan segala sunat-sunatnya, maka sunat kesemuanya baca doa iftitah. Jadi pendek katanya sembahyang, mana-mana sembahyang disunatkan baca doa iftitah, melainkan salat jenazah satu saja. Melainkan salat jenazah satu saja tak disunatkan baca. Tak disunat, tak disuruh baca.
Tetapi kalau siapa ada baca doa iftitah selepas pada takbir yang pertama solat jenazah, itu tidak membatalkan sembahyang. Cumanya tak disunat. Uh, uh, Kemudian doa iftitah tu kita semuanya dah maklum. Mana dia tu kita dah maklum. Tapi dia bacaan doa iftitah tu yang kita selalu baca itu yang masyhur. Tapi kalau tanya banyak lagi doa-doa iftitah yang disebut dalam kitab-kitab hadis tu banyak lagi. Yang kita maklum sekarang, yang kita guna sekarang itu cara doa iftitah yang paling masyhur. Daripada wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itulah dikandaki dengan doa iftitah. Kemudian yang itu yang sederhana lah, tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Tetapi doa iftitah yang pendeknya ialah wajjah Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Ada yang paling pendeknya apa dia? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Itu yang lebih pendek. Adapun sini ni yang sederhana, wajjahtu wajhi kita sambung dengan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, itu yang sederhana. Wa yazidu alaihi, dan kalau kira ni sunat yang lain pula, tambahan. Wa yazidu alaihi, dan menambahlah ia alaihi di atasnya, di atas doa iftitah. Jadi selepas pada kita baca sampai wa ana minal muslimin, disunatkan pula kita tambah yang ni lagi. Ini pun dikira katanya doa iftitah juga, tapi yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Maka yang ni ingat, bagi imam yang makmum yang tidak suka makmum oleh makmumnya akan memanjang, tak boleh imam nak baca doa ni. Sebab imam tu dia jangan memanjangkan sangat, jangan memendekkan sembahyang sangat, jangan panjang sangat. Maka sekadar imam tu sekadar dia baca sampai wa ana minal muslimin, itu sekadar tu saja. Jadi nak tambah Allahumma antal maliku la ilaha illa anta ni tak disunat bagi imam. Sekiranya kalau makmumnya tidak suka dengan panjang sangat sembahyang, sebab ada urusan lain lagi nak buat lepas sembahyang. Tetapi kalau kita katanya kita sembahyang seorang diri, tidak ada sibuk ke mana-mana, afdallah kita tambah dengan Allahumma antal maliku hingga akhir. Gitu juga kalau imam tu nak baca Allahumma antal maliku sampai akhirnya boleh juga, tapi kena ada setuju daripada segala makmumnya. Sekiranya kalau makmum tu setuju bagi imam baca, makmum pun nak baca juga, imam pun nak baca juga, semuanya setuju, makmum setuju bagi imam baca, boleh nak baca. Jadi kalau makmum tak setuju bagi imam baca, maka tak boleh bagi imam tu baca. Kalau baca pun makruh. Jadi pendeknya selepas pada wa ana minal muslimin, disunatkan lagi kita tambah. Disunatkan kita tambah di atas bacaan yang tersebut. Kita tambah yang ni, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka wan syarru laysa ilayka ana bika wa ilaik tabaraka wa ta'alaita tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya
kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. Allahumma ghsilni min khataayaya bisalji wal ma'i wal barad. Sakat tu saja. Sakat tu saja, semuanya ambil daripada hadis kesemuanya. Wa fi riwayatin, dan ada pada satu riwayat hadis tentang baca doa iftitah juga, dia ada tambah lagi, subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu ada satu riwayat, ada tambah lagi. Wa fi riwayatin an aliyin radhiyallahu anhu, dan satu riwayat hadisnya ada riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia katanya kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staftaha as-salata, apabila membukalah ya Nabi akan sembahyang. Sebab doa iftitah tu makna doa pembukaan. Pembukaan bagi perbuatan sembahyang. Jadi mulai doanya, kita mulai dengan doa iftitah sebab doa pembukaan. Jadi pembukaan tu selepas pada takbiratul ihram, sebab takbiratul ihram tu dikatakan pintu. Selepas pada kita masuk mengikut pintu, lepas pada tu apa kita mula berjumpanya? Ialah berjumpa dengan doa iftitah, doa permulaan. Kalau kita menghadap kepada hidangan tu suapan yang pertama, kita suap nasi kali pertama tu dikatakan iftitah, pembukaan. Itu mana idza staftaha, maknanya apabila Nabi memulai akan sembahyang, mana baca doa iftitah lah. Qala la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wajjahtu wajhi, hingga akhir. Ila akhir, mana hingga akhir, wajjahtu wajhi wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Itu ada satu riwayat, maknanya Sayyidina Ali cerita, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia baca belum pada wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, dia ada baca yang ni, la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kemudian sambung wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, hingga akhirnya. Itu memanglah banyak riwayat hadis tentang bacaan doa iftitah, semuanya diterima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian katanya wa yahsunu lil imami, dan eloklah bagi imam, yang maknanya yang elok bagi imam, sepatut bagi imam, sunat bagi imamnya, an yaktasira, bermusakatlah ia ya imam, ala wajjahtu wajhi ila wa ana minal muslimin. Itu yang paling sunat, yang sunat bagi imamnya, dia baca sekadar tu saja, wajjahtu wajhi sampai ke wa ana minal muslimin. Idza lam ya'zanil ma'mumu fit tatwili, apabila tiada izin oleh makmum pada memanjangkan akan sembahyang, akan bacaan sunat. Jadi kalau imam nak baca panjang pun boleh, mesti imam tu minta izin daripada makmum. Lagi pulanya makmum tu tak begitu ramai sangat. Kalau makmum tu sampai beratus, nak minta izin tu jadi susah juga. Kalau makmum tu lebih kurang 30, 40, 50 lebih kurang tu, maka imam tu belum pada nak sembahyang, dia beritahu, minta izin kepada makmum, setuju ke tidak nak baca doa iftitah yang panjang, nak baca surah yang panjang, nak tasbih 11 kali dalam rakaat, dalam sujud. Maka sekiranya kalau imam tu nak ambil sunat-sunat yang panjang, maka mestilah imam tu minta izin daripada makmum. Sekiranya makmum izin, makmum setuju, bolehlah. Sekiranya kalau makmum tu tak setuju, tidak izin bagi imam baca doa-doa yang panjang, memanjangkan sembahyang, maka imam tu jangan ambil yang panjang.
tasbih sekadar 3 kali, jangan tak tasbih langsung, jangan lebih pada 3. Sebab makmum tu barangkalinya ada urusan lain lagi nak buatnya. Maka sekiranya kalau di sini dia katanya pihak imam tu nak baca ke semua boleh ke tidak? Jawabnya kena minta izin daripada makmum dulu. Sekiranya kalau tidak ada izinan daripada makmum-makmum, maka tak disunatlah bagi imam tu baca Allahumma antal maliku hingga akhirnya. Wa kadzal munfaridul ladzi yusiru at-takfifah. Dan begitu juga dan demikian lagi seperti imam al-munfaridu, orang yang sembahyang seorang diri, al-munfaridu yang sembahyang seorang diri, alladzi yusiru yang memilih at-takfifah akan meringan akan sembahyang. Yang meringan akan sembahyang. Jadi kalau kita sembahyang seorang diri pun kita ambil sekadar itulah wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Sekiranya kalau kita nak sembahyang dengan secara ringan, tak nak panjang sangatlah, maka kita boleh pilih sekadar itu. Jadi pendek katanya mengikut keadaan kita lah. Kalau kita tak sibuk ke mana-mana, contohnya kita bangkit sembahyang tahajud seorang diri, tak sibuk dengan apa-apa, lebih eloknya kita ambil sepenuh. Selepas pada wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, kita sambung pula dengan Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, hingga seterusnya sampai astaghfiruka, sampai mana? Sampai Allahumma ghsilni min khataya bisalji wal ma'i wal bara. Situlah. Itu masalah doa iftitah. Kemudian yang ke-55, an yakuna aqiba takbiratil ihram. Sunat yang ke-55-nya ialah an yakuna, bahawa adalah ia doa iftitah itu akibat takbiratil ihram, mengiringi doa, mengiringi takbiratil ihram. Jadi maknanya tempat bagi doa iftitahnya ialah selepas pada takbiratul ihram. Selepas pada takbiratul ihram, sebelum pada kita baca bismillah atau sebelum pada kita baca a'udzubillah. Di situlah tempatnya. Di situlah tempatnya selepas pada takbiratul ihram, sebelum pada baca bismillahirrahmanirrahim, artinya belum pada baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekiranya kalau terlepas dengan sengaja, kalau kita terlepas itu maka tak disunat. Sekiranya kalau selepas pada takbiratul ihram, selepas pada takbiratul ihram kita pun mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selepas pada mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dah tak disunatkan baca doa iftitah, sebab kiranya dah lepas apa dia? Lepas daripada tempatnya. Dia nak, kita nak bandingnya begini. Doa iftitah ni tempat dianya, tempat dianya dia mengikut tertib dia. Tempat dianya ialah selepas pada takbiratul ihram, sebelum pada a'udzubillah, artinya sebelum pada bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak bandingnya seperti pada masa kita ambil wuduk. Ambil wuduk tu sunat-sunat dianya, kita yang pertama tu selain pada bismillah, apa dia? Basuh tapak tangan. Selepas pada basuh tapak tangan ialah berkumur. Maka berkumur tu dia duduk di mana tempat dia? Ialah selepas pada basuh tangan dan belum pada basuh muka rukun. Di situlah tempat dia. Maka sekiranya kalau kita dah basuh muka, maknanya dah luput peluang sunat berkumur. Jadi maknanya apabila kita mulai basuh muka nawaitu itulah, kita niat basuh muka, selepas pada tu kalau kita nak berkumur, boleh nak berkumur, cumanya tak dapat pahala sunat. Jadi sunat berkumur kita nak ambil
tempat nak ambil sunat dianya ialah kita berkumur belum pada mulai basuh muka. Apabila kita dah mulai basuh muka, maknanya peluang nak dapat sunat berkumur tu tak dapat dah. Mana selepas pada kita basuh muka, kita berkumur, maka tak hasil sunat berkumur pada ketika ambil wuduk. Begitu. Jadi kalau setengah-setengah orang tu dia basuh tapak tangan, selepas pada basuh tapak tangan tu dia tak berkumur. Dia terus basuh muka. Selepas pada basuh muka, tangan, sapu kepala, basuh kaki, barulah dia berkumur. Maka berkumur tu sekadar menyuci mulut sajalah. Tak dapat fadilat sunat wuduk. Sunat berkumur dalam wuduk tu tak dapat sebab terlepas daripada tempat dia. Maka begitu juga doa iftitah, kalau kita baca selepas pada amin waladhdallin, amin belum pada baca surah, kalau soalnya membatalkan sembahyang ke tidak, jawabnya tak membatal, tetapi luput fadilat sunat doa iftitah. Nak baca, nak dapat fadilah dianya, kita kena baca belum pada auzubillah atau belum pada bismillah dan selepas pada takbiratul ihram. Itulah tempat dia tu. Itu maksud dengan katanya 55 an yakuna, bahawa adalah ia doa iftitah tu akibat takbiratul ihram, mengiringi takbiratul ihram. Begitulah. Yang ke 56 ayyakuna sirran, bahawa adalah ia doa iftitah tu dibaca dengan sir, dibaca dengan perlahan, jangan kita nyaringkan. Jangan kita nyaring, maknanya sir tu kita baca sekadar kita seorang saja dengar. Jangan sampai tak dengar kita sendiri, tak hasil pahala sunat pula. Jangan baca sampai kita sendiri pun tak dengar kalau tidak ada bising lah. Kalau tidak ada suara bising yang lain, kita baca sendiri tu kita dengar. Itu sekadar tu saja, jangan kita nyaring sehingga orang tepi kita tu dengar. Jangan. Walaupun sembahyang maghrib, walaupun sembahyang isya, sekalipun disunat baca dengan secara sir, dengan secara perlahan. Tidak disunatkan kita nyaringkan bacaan seperti bacaan Fatihah pada sembahyang maghrib isya tu tidak. Begitulah. Sekiranya kalau nyaring tu khilaful aula, artinya makruh. Begitulah. Kemudian katanya yang ke-57 as-sukut bainat takbir. Kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita sambung lagi. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana